Hakim wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita sambung lagi kuliah fiqh sirah, muka surat 115. Masih lagi tajuk Nabi SAW di awal menerima wahyu, iaitu ketika Nabi SAW berkhulwah di Gua Hira. Jadi pada kuliah yang lalu kita telah bincang bahawa Nabi SAW bertahannus, beribadat beberapa hari di Gua Hira untuk mencari ketenangan, untuk menjauhkan diri daripada dosa, mengasingkan diri daripada masyarakat jahiliyah. Itu adalah satu, kita kata, fitrah yang ada dalam diri manusia. Bila mana dia tidak menyukai benda-benda yang tidak baik, maka dia akan menjauhkan, mengelak diri. Kemudian kita bincang juga pada minggu yang lalu, Nabi SAW setelah daripada menerima wahyu, Nabi tidak lagi berkhulwah di Gua Hira. Kenapa? Kerana syariat yang Allah SWT berikan kepada Nabi SAW ini adalah syariat beribadat kepada Allah SWT. Jadi setelah Nabi SAW menerima wahyu, Nabi SAW tidak lagi pergi berkhulwah di Gua Hira, kerana Allah SWT telah mensyariatkan kepada Nabi SAW dan juga umat dia ni satu ibadat yang dapat menggantikan khulwah di tempat yang sunyi, iaitu khulwah itu Nabi SAW laksanakan pada setiap hari, dan ada juga pada peringkat tahunan. Iaitu Nabi SAW bangun qiyamul lail di akhir malam dalam keadaan orang tidur. Dalam keadaan orang tidur, Nabi SAW bangun qiyamul lail. Itu adalah khulwah bersendirian, mana tinggal bukan setakat beribadat ketika orang tidur, tetapi juga sebagai bermujahadah ataupun meninggalkan kesenangan, yang mana waktu tu adalah waktu yang begitu seronoklah untuk tidur, tapi Nabi SAW bangun qiyamul lail, membaca Al-Quran dalam sembahyang tahajud. Yang kedua, khulwah yang Nabi SAW jaga sepanjang tahun, yang Nabi SAW jaga pada setiap tahun semasa berada di Madinah, iaitu i'tikaf pada 10 terakhir pada bulan Ramadan. Jadi dua perkara ni sudah memadai untuk umat Islam nak berkhulwah, bila mana mereka tu perlu bersendirian. Itu ada satu masa pada setiap hari, begitu juga ada satu waktu pada setiap tahun. I'tikaf 10 akhir Ramadan dan bangun qiyamul lail pada setiap akhir malam. Jadi poin kita yang kita nak bincang pada malam ni, iaitu pentingnya khulwah itu. Jadi pentingnya khulwah di sini kepada orang Islam, yang mana dia dapat bersendiri, dia dapat muhasabah diri dia, dia dapat merenung, memuhasabah amal dia yang dia telah buat, dia koreksi balik segala kekurangan dalam diri dia tu. Dia dapat bertafakur, fikir tentang kebesaran Allah SWT, begitu juga tafakur tentang alam semesta yang Allah SWT jadikan.
Jadi syekh kita ni dalam kitab dia kata bahagian A ni maknanya mengenal kekurangan diri. Mana penting seseorang itu duduk dia bersendirian. Jadi bersendirian di sini dipanggil uzlah nafsiyah. Uzlah nafsiyah ni dia tidak perlu kepada tempat. Jadi ulama yang bahas tentang ilmu tasawuf, ilmu menyucikan jiwa ni, uzlah ni dia ada dua. Satu dipanggil uzlah makaniyah. Kita pergi satu tempat jauh pada orang, kita duduk bersendirian di situ. Cara tu tidak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal penting di sini dia kata uzlah nafsiyah. Maknanya kita berada dalam masyarakat tetapi kita beruzlah juga pada waktu-waktu dia. Seperti kita qiyamul lail, kita ambil masa sedikit lepas daripada asar ke, lepas daripada isya ke, kita beribadat, tak ada siapa ganggu kita. Jadi tak perlu kepada pergi pada satu tempat yang jauh, duduk di kaki bukit, duduk dalam gua, tak perlu. Memadai seorang tu ambil masa dia duduk di rumah dia ataupun dia mari masjid pada waktu-waktu tertentu. Jadi bila dia bersendirian tadi, maka dia boleh koreksi diri dia, tengok dalam diri dia ni ada sifat-sifat yang tercela ke tidak. Macam contoh di sini sifat ujub. Ujub ni dia kagum terhadap diri dia. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia ahli syurga. Kemudian dia fikir tentang sifat kibir, takabur, ada ke tidak, dia membesarkan diri dia ke tidak. Dia rasa dia hebat daripada orang ke tidak. Dia fikir tentang sifat dengki, hasad terhadap nikmat yang orang lain dapat, riak. Apakah amal dia terikhlas pada Allah Ta'ala ataupun tidak. Kemudian dalam waktu itu juga dia dapat beristighfar, minta ampun Allah SWT, bertaubat kembali kepada Allah SWT, dipanggil inabah. Kembali kepada Allah SWT dengan melakukan ketaatan. Jadi syarat istighfar, taubah dan inabah kembali kepada Allah Ta'ala ni, dia kena kembali dengan beribadat. Istighfar, ibadat. Lepas ibadat, istighfar. Jadi itu benda yang menjadi, kita kata, teras utama ataupun benda yang mesti berkait antara istighfar, taubat, dia kena ikuti dengan ibadat, membaiki cara hidup. B, berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi bila orang tu berkhulwah, dia dapat ingat kepada Allah SWT, dia boleh berzikirlah dengan macam-macam zikir, takbir, tahmid, tasbih, tahlil, dan mendekatkan diri pada Allah SWT, mengingati syurga neraka. Dia bayarkan syurga, dia tengok bahawa orang yang taat Allah Ta'ala akan bagi syurga, orang yang neraka Allah SWT ancamkan dengan neraka. Jadi dia kena ingat hari dia tu bertemu dengan Allah SWT. Yang kelima, yang dimaksudkan dengan khulwah di sini, meluangkan waktu beribadat kepada Allah SWT dan menjadikan ibadat ni sebagai wasilah, sebagai perantaraan, sebagai jalan, sebagai sebab untuk menambahkan ketaatan kepada Allah. Maknanya kita khulwah dalam keadaan tidak ada siapa ganggu kita, kita telah ketepikan urusan dunia. Macam contoh kita 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan ni orang lain sibuk nak raya, sibuk cari baju raya, kuih raya, sibuk nak tukar langsing apa. Tapi kita ni mari duduk ni masjid, kita lipat gandakan ibadat kita pada Allah SWT. Kita gomoh, kacau, baca Quran. Jadi dengan khulwah tadi, khulwah yang ada dalam ibadat i'tikaf, kita dapat melipat gandakan ketaatan kita pada Allah SWT. Dan insya-Allah lepas daripada kita keluar daripada masjid kerana i'tikaf tadi, kita dapat tahan ujian dunia, kecintaan pada dunia. Nabi SAW bersendirian di Gua Hira ni sebelum daripada kenabian. Itu poin besar. Selepas daripada jadi Rasul, tidak diketahui Nabi ni tak ada. Tidak diketahui Nabi ni pergi ke Gua Hira. Sebab apa? Sebab kehidupan Nabi SAW lepas daripada menerima wahyu ni dia berubah. Cara tadi bertukar kepada tahajud, qiyamul lail ketika manusia tidur.
Sebelumnya sembahyang tahajud adalah suatu kewajipan bagi umat, bagi Nabi SAW. Maknanya satu ketika dahulu peringkat awal Islam fardu kepada Nabi dan juga pada para sahabat. Qiyamul Lail wajib pada waktu itu. Kemudian Allah SWT meringankan. Oleh kerana orang mukmin ni ada pergi berdagang, ada pergi berjihad, ada ia sakit, maka Allah Taala ringankan kepada mereka, maknanya tidak jadi wajib Qiyamul Lail itu. Tetapi bagi umat yang mahukan ketinggian, kemuliaan, kemenangan, tidak kepada mereka tu wajib Qiyamul Lail. Kalau kita nak dapat kehebatan, kita umat Islam ni nak jadi orang hebat, tidak kena Qiyamul Lail. Khalwah yang dimaksudkan di sini bukanlah khalwah model sufiyah. Yang mana caranya itu menyimpang. Sebab ada golongan tertentu ni, golongan tarekat lah. Tarekat. Ia menyeleweng dalam bab khulwah ni. Lagu mana? Mudah kita kata kat ngatik dalam gelap. Capu tina jatuh tengah-tengah malam. Itu bukan khulwah sebenarnya. Jadi khulwah sebenarnya kita bangun bersendirian di rumah kita, kita beribadat kita dengan ahli keluarga kita. Itu betul. Tapi kalau kita mari ngatik dalam gelap, tengah malam, balesah, tak ada orang mari, dah kita pergi duduk situ ngatik capu tina jatuh, tak ada tabir, itu menyeleweng. Begitu juga model sufiah ni, mereka duduk bersendirian dalam hutan-hutan, dalam gua, tak bercampur dengan orang. Itu bersalahan dengan sunnah Nabi SAW. Jadi penting kepada kita ni Qiyamul Lail ketika manusia tidur. Kerana apa? Kerana pada waktu itulah Allah SWT turun. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajiba lah wa man yas'aluni fa'utiyah wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, Allah SWT turun pada setiap malam waktu 1/3 akhir. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dengan bertanya, siapakah yang ada meminta daripada aku nak bagi. Maknanya pada waktu malam akhir itu Tuhan tanya, hamba aku mana ada hajat dia nak minta pada aku, aku nak bagi. Hak mana yang ada orang yang nak berdoa kepada aku, menyeru aku ni, aku akan sahut, aku akan memperkenankan doa dia. Orang ada hajat, aku akan beri pada dia. Orang yang minta keampunan, aku akan ampunkan dia. Maknanya Allah Ta'ala memberi tawaran. Maka sebab itulah, kalau kita ada hajat ke, kalau kita ada hajat dunia ke hajat akhirat, maka bangunlah 1/3 akhir. Kerana pada waktu itulah Allah SWT tawarkan kepada kita tawaran dia. Inilah waktu yang paling mujarab untuk kita dapat doa yang mustajab, doa yang Allah Ta'ala terima. Kerana Allah Ta'ala sendiri tawar, siapa ada hajat minta dengan aku akan perkenankan. Jadi daripada sinilah kita nampak apa yang Syekh nak beritahu pada kita di sini. Bersendirian pada 1/3 akhir malam itu adalah benda yang menggantikan khulwah di Gua Hira tu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Wahai orang yang berselimut, maknanya bila turun wahyu pada Nabi SAW, ini hak Syekh nak beritahu pada kita khulwah selepas daripada kenabian, iaitu wahai orang yang berselimut, bangunlah. Bangunlah pada waktu malam kecuali sedikit daripadanya.
Maknanya bangun di akhir malam, tak payah banyak. Bukan kata sepanjang malam bangun qiyamul lail, tidak. Kita bangun di hujung tu. Jadi Allah Ta'ala arahkan kepada Nabi bangun pada waktu malam, iaitu 1/2 atau kurang daripada 1/2. Kurang sikit. Jadi ini khulwah lah, sebab orang lain tidur, kita bangun bersembahyang. Lepas tu auzid alaihi warattilil Quran tartila, atau lebih daripada 1/2. Mana kamu boleh pelbagaikan. Nak bangun qiyamul lail ni lama mana mengikut keadaan kamu. Yang ni setelah daripada tidur lah. Lepas daripada Isya kita pun tidur. Kadang-kadang kita tidur tu lepas daripada Isya tu pukul 2 segadah. Pukul 2 ke pukul 3 ke. Asalkan kita tidak awal. Kalau baru pukul 2 baru nak tidur, ayah kokok baru kita nak tidur, memang tak ada qiyamul lail lah. Jadi itu bersendirian. Pada waktu tu nak buat apa? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, dengan tertib. Jadi maksud di sini, bila kata bangun, maknanya semaya. Hidupkan malam dengan semaya. Dalam semaya tadi baca Quran dengan tertib. Jadi Allah Ta'ala sebut warattilil Qur'ana tartila ni, dia boleh pergi pada dua. Satu, kita baca Quran suku. Mana kita baca Quran, kita duduk cokoh baca Quran. Satu lagi, kita baca Quran dalam semaya tahajud. Dua tu. Jadi ayat ni mencakupi dua perkara. Warattil Qur'ana tartila, qiyamul lail dengan membaca Quran dengan tartil. Jadi bila baca Quran dengan tartil ni, baca dengan beranjur lah. Jadi maksud daripada tartil, Nabi suruh, Allah Ta'ala suruh ni supaya kita baca faham. Kita tadabbur, kita merenung makna yang terdapat dalam Al-Quran itu. Jadi bila kita tadabbur, baca dengan tartil, kita dapat tadabbur. Bila tadabbur tadi Allah Ta'ala beri ilmu pada kita, maka dengan ilmu ni lah, ilmu yang kita dapat daripada Quran ni lah, kita dapat qiyamun nahar, kita dapat berdakwah pada siang hari. Allah Ta'ala kata inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Mana kamu akan bangun esok ni berhadapan dengan manusia untuk menyampaikan kalimah yang berat kepada manusia, nak dakwah manusia, tetapi yang berat itu akan jadi ringan. Kerana apa? Kerana kamu ada dah bekalan pada waktu malam dengan qiyamul lail, kamu baca Al-Quran. Jadi ini cara yang Allah SWT nak beri ilmu kepada kita. Allah Ta'ala nak beri ilmu pada kita. Kita baca Quran tu, baca dengan faham makna lah. Contoh, kita minat surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk kita minat baca, nak malam kita baca, kita faham lah makna. Jadi kita baca tu, kita baca dalam qiyamul lail kita baca dengan faham. Hanya faham adalah moga banyak tahun dah kita duk baca lepas Isya ni. Surah Yasin, dia faham adalah nak malam Jumaat kita baca surah Sejadah, tak faham lagi. Kerana kita telah melazimi surah ni lama dah. Surah Al-A'la tiap-tiap minggu tu imam baca dalam sembahyang Jumaat. Qul huwallahu ahad, idza ja'a nasrullah. Jadi surah-surah lazim ni biasanya kita faham makna. Sebab itulah siang hari kita belajar makna dia, malam tu kita baca balik, baca dengan tadabbur. Maknanya siang hari kita belajar tafsir, apa makna ayat Quran ni. Malam itu kita baca dalam semaya dengan tadabbur. Maka Allah Ta'ala akan tambahkan kefahaman dalam hati kita tentang kalam dia ni. Kemudian Syekh sebut kepada kita di sini kepentingan qiyamul lail dan membaca Al-Quran, kerana ini adalah khulwah bagi orang Islam. Qiyamul lail ni adalah akhlak ataupun adab kebiasaan orang-orang soleh. Ibrahim bin Adham berkata, kita sentiasa dalam kenikmatan. Maknanya qiyamul lail ni satu benda yang nikmat. Seandainya para raja dan anak-anaknya mengetahui kenikmatan qiyamul lail ini, tentu mereka akan ditulis mendera.
Tentu mereka akan mana dah jumpa mendera, menyembahlah lajadaluna alaiha bisuyuf. Tentu mereka akan sembah kita, rotai kita dengan pedang mereka. Apa tahu maksud dia tu, tapi tak penting lah. Maknanya qiyamul lail ni bila kita telah melazimi, maka kita akan mengecapi kemanisan dia. Tapi bagai kecek saja. Nak istiqamah dalam qiyamul lail ni bukan benda yang mudah. Kemudian tajuk berikut ni, permulaan wahyu. Badul wahyi, bermulanya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam bentuk ar-ru'ya salihah ataupun ar-ru'ya sadiqah, dalam bentuk mimpi yang benar ataupun mimpi yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak bermimpi melainkan mimpi itu datang seperti cahaya subuh yang membelah. Mana mimpi baik itu mana jelas, makin lama makin jelas, nampak teranglah. Maknanya apa yang dilihat oleh Nabi itu makin lama makin jelas, makin Nabi ingat. Sebab setengah daripada kita ni kalau kita mimpi dah sedar tak ingat dah. Tak ingat dah. Jadi mimpi itu mimpi adghathu ahlam, mimpi mainnya tidur. Jadi kalau mimpi yang baik, mimpi yang benar ni, kita bangun tu kita ingat lagi satu persatu, tetap dia kekal dalam ingatan kita. Tapi kebaikan kita ni bila mimpi gitu je, habis hilang gitu. Jadi mimpi tu mainnya tidur je. Kemudian timbul dalam hati Nabi SAW itu cinta untuk bersendirian, seperti yang kita bicara sebelum pada ni lah. Jadi wa kana yakhlu bi ghairi Hira, Nabi SAW bersendirian di gua Hira. Nabi bertahannuth, beribadat dan mengelakkan diri daripada dosa, iaitu beribadat beberapa malam. Sebelum Nabi SAW teringat kepada ahli keluarganya. Jadi Nabi pergi tu dengan berbekal, maknanya ada asbab juga. Bukan kata pergi biarlah lapar tak lapar kau kita ibadat, lapar subuki kau. Ada, dia kena ada asbab. Tak boleh tinggal asbab, maknanya bekalan makanan tu kena ada. Kemudian Nabi SAW kembali menemui Khadijah bila habis bekalan. Kemudian berbekal pula seperti itu, sehinggalah datang kebenaran, yakni datang wahyu kepada Nabi SAW ketika baginda berada dalam gua Hira. Jadi malaikat pun mari, malaikat Jibril mari dan berkata Iqra. Maka Nabi SAW kata ma ana biqari, aku bukanlah seorang pembaca. Fa akhadhani fa ghattani, Jibril dia pun memeluk aku dan menekan aku. Hatta balagha minni al-jahd, sehingga aku menjadi sesak, mana lemah. Kemudian Jibril pun melepaskan saya. Kemudian Jibril kata sekali lagi Iqra, bacalah. Aku pun berkata ma ana biqari, aku bukanlah seorang pembaca. Kemudian Jibril pun dia peluk aku, dia tekan aku. Pada kali yang kedua, sehingga aku menjadi sesak, tidak dapat bernafas, sukar untuk bernafas. Jibril kata Iqra. Jadi Nabi pun jawab ma ana biqari. Kemudian Jibril peluk Nabi SAW buat kali yang ketiga.
menekan dia, kemudian dia melepaskan saya, maka Jibril pun kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Dia mencipta manusia daripada segumpal darah. Ia melekat. Bacalah, dan Tuhan engkau itu yang maha mulia. Jadi Nabi SAW pulang ke rumahnya itu dengan membawa wahyu tadi. Membawa wahyu tadi. Dalam keadaan takut, Nabi SAW ketar ni. Ketar bahu Nabi SAW. Balik dengan membawa wahyu tadi. Lalu masuk menemui Khadijah dan berkata, Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Jadi macam orang sejuk lah, orang demam sejuk. Jadi mereka pun menyelimuti Nabi SAW sehingga rasa takut yang ada dalam diri Nabi SAW itu hilang. Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah, cerita apa yang dia alami. Dan Nabi kata, laqad khashitu ala nafsi, aku bimbang sesuatu yang mudarat akan menimpa aku. Maka Khadijah berkata, kalla wallahi ma yukhzika abada, Allah SWT tidak akan menghina engkau selama-lamanya. Sebab apa? Sebab Nabi SAW cerita pada Khadijah, wahyu yang dia dapat, Jibril mari peluk dia 3 kali. Nabi tak kenal siapa tu, mari peluk dia 3 kali. Tak? Ajar Iqra tu, Nabi tak kenal. Tapi bila cerita kepada Khadijah, Khadijah kata, wallahi ma yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan menghina kamu sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab Nabi orang baik. Nabi orang baik, ia mendatangi, ia mari jumpa Nabi, tentulah orang baik. Itu hak Khadijah faham. Sebab kalau orang tu dah, dia baca serapah, dia pergi duk api, dia semelah, dia semelah hayat, dia baca mentera, dia dalam keadaan tak mandi, dah macam-macam lah keadaan orang yang nak puja syaitan ni, nak dapat ilmu hitam, dah. Jadi nak panggil syaitan, nak panggil jin mari berdampingan dengan dia, tu macam-macam lah manusia buat. Maknanya bila dia dalam keadaan yang tidak baik, ada niat yang jahat, maka syaitan akan mari, akan ganggu dia. Jadi tanda orang tu seorang yang jahat, syaitan akan mari pada dia, turun pada dia, memberi macam-macam idea-idea jahat untuk dia. Jadi Khadijah dia buat dalil di sini, engkau orang yang baik, engkau orang yang baik, hak mari pada engkau ni mesti orang baik, yang baik juga. Kerana apa? Kerana innaka latasilu rahim, engkau selalu menghubungkan silaturahim, wa tahmilul kal, engkau menanggung beban kesusahan orang lain, wa tuksibul ma'dum, engkau memberi pekerjaan kepada orang yang tidak ada pekerjaan, tidak ada pendapatan. Engkau memuliakan tetamu, engkau menolong orang yang ditimpa musibah. Maknanya ini sifat-sifat baik. Maka Nabi, suami dia ni orang yang baik, maka tentu sekali hok mari jumpa Nabi di Gua Hira tu orang baik juga. Itu masuk Khadijah kata, wallahi ma yukhzikallahu abada. Bila kamu orang baik, maka ia datang kepada kamu orang baik, maka tak perlu kamu bimbang. Itu cara seorang isteri yang menenangkan seorang suami dalam keadaan ketakutan. Dia tak letang angin ataupun dia tidak menambahkan ketakutan untuk laki dia ni. Kalau kita tak kena raya, bila cerita benda daripada bini pula menyebabkan kita makin takut. Tu tak kena tu. Di sini kita boleh nampak akhlak seorang isteri ni, Khadijah ni orang mata, orang cerdik. Dia tengok keadaan Nabi yang baik, sifat dia kenali Nabi lama dah, maka tentu sekali yang datang kepada Nabi itu adalah yang baik-baik.
Kemudian Khadijah tadi membawa Nabi SAW pergi berjumpa dengan sepupu dia, iaitu Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Jadi Waraqah ni adalah seorang yang menganut agama Kristian pada zaman jahiliyah. Dia ni ada kemahiran untuk membaca kitab Ibrani, mana kitab Injil. Jadi dia tulis dalam bahasa Arab kitab Injil tadi, mana dia terjemah. Hak dia membaca daripada Injil itu dalam bahasa Ibrani, dia pun terjemah ke bahasa Arab. Mana Allah Ta'ala memberikan kepadanya itu untuk dia menulis, maka dia pun menulis. Dan dia pada ketika itu seorang yang telah tua dah, yang telah buta. Jadi Khadijah pun berkata kepadanya, ya bena'am, wahai sepupuku, isma' minni bi'akhika, dengarlah daripada anak buah kamu ni. Sebab dia kira Nabi orang muda, Waraqah ni orang tua, dengarlah gapo dia nak ayat ni. Maka Waraqah berkata, ya bena akhi, madza tara, apa yang kamu lihat? Kamu nampak di Gua Hira tu gapo? Maka Nabi SAW menceritakan apa yang baginda lihat. Maka Waraqah berkata, hadza namusul ladzi nazala ala Musa. Inilah namus tu maksud dia penjaga rahsia yang turun kepada Nabi Musa. Mana malaikat Jibril yang mari jumpa Nabi Musa ni, dia telah mari menemui kamu, wahai Muhammad. Mana dia berdasar kepada maklumat yang dia dapat dalam kitab-kitab yang dia baca, kitab Taurat, kitab Injil ni. Mana hak mari ni kepada orang baik, mari itu adalah seorang malaikat penjaga rahsia yang dipanggil Namus. Maka Waraqah berkata, ya laitani fiha jaza'a, kalaulah aku masih lagi muda, gagah. Laitani akuna hayyan idh yukhrijuka qaumuka, kalaulah aku ni masih lagi hidup ketika mana kaum engkau mengusir engkau daripada Mekah ni. Maknanya Waraqah ni dia bercita-cita, kalaulah aku hidup lagi pada waktu engkau diusir. Ni orang panggil niat yang baik lah. Walaupun dia pada ketika itu tua buta dah. Jadi macam mana dia boleh tolong Nabi ni? Mana hal ni orang panggil kepentingan niat yang baik. Maknanya dari segi keadaan adat dia tu mustahil dah dia nak tolong Nabi ketika Nabi berdakwah ni, kerana dia telah tua, telah buta. Tapi niat tu dia kena ada. Supaya apa? Supaya hijrah tak ada dah. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wan niyyah. Kita nak hijrah ni daripada Mekah ke Madinah tak ada dah. Sebab semua tempat ni jadi negeri Islam, negara Islam, tak perlu berhijrah. Kita orang Kelantan ni tak perlu berhijrah kerana nak mengamalkan agama kita, berhijrah ke Mekah, ke Kuala Lumpur, ke mana, tak perlu. Cuma orang panggil hijrah tu mana cari makan lah. Kalau nak dapat pahala hijrah seperti mana Nabi SAW dapat, sahabat dapat, tak ada dah daripada Mekah ke Madinah. Kerana apa? Kerana semua tempat ni telah jadi negara Islam, tetapi adanya jihad dan niat. Jadi walaupun kita ni belum disyariat, belum diwajibkan kepada kita jihad, keadaan kita ni tidak lagi wajib berjihad, tapi niat tu kena ada. Niat ada. Macam kita tolong saudara kita di Gaza lah, di Gaza. Dah. Kita nak pergi perang tak boleh lagi. Tapi niat tu ada. Dah. Niat ada pun kita, kalau ada kemampuan kita hantar pitih. Tu mana orang panggil ada niat. Walakin jihadun wan niyyah. Kena ada niat. Walaupun kita kata kita mana pandai pergi berdiri ni. Dah. Sembelih hayat pun rebuh pitah dah. Tapi jihad, niat tu dia kena ada. Niat berjihad kena ada. Jadi Waraqah kata, kalaulah aku masih lagi hidup ketika engkau diusir, maka Nabi SAW bersabda, aw mukhrijayyahum,
Apakah sampai mereka itu akan usir aku? Dah. Waraqah kata, na'am, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak ada seorang pun nabi yang membawa urusan, membawa perkara tauhid, ajaran yang benar ni, melainkan dia akan dimusuhi. Mana Waraqah faham dah, tak boleh lagi dah, sebab dia tahu dah Nabi Isa tu pun dimusuhi oleh orang Yahudi. Orang Yahudi nak bunuh dia. Tok saudara dia dah, Nabi Zakaria, dibunuh juga. Dia tahu. Orang nabi-nabi yang dahulu bila bawa kebenaran, bila masyarakat tak belagangi mereka, maka masyarakat akan usir. Sekak dia. Tak boleh mari masjid ni, tahu. Itu tak boleh lagi dah. Sekatan tu akan ada. Sekatan zaman ni kan. Di gang, tak boleh masuk, tak boleh bising, di gang, ditarik tauliah macam-macam. Tu bila mana tak kena angin. Wa yudrikni yaumuka ansurka nasran muazzara. Sekiranya aku sempat dengan kamu ni, dah. Jadi pada hari engkau diusir, tentu aku akan berada di belakang engkau menyokong perjuangan engkau. Itu kata-kata Waraqah kepada Nabi SAW. Maknanya semangat dia tu. Daripada sinilah ulama mengatakan bahawa Waraqah ni masuk Islam. Ni dalil dia, Waraqah masuk Islam. Sebab Kristian, agama Kristian yang diambil pada waktu tu masih lagi hak suci. Tidak berlaku pengubahan. Bersih hak dia dapat. Bersih hak dia dapat tu bersih molek. Tempat lain ada dah hak punahnya, tapi hak dia dapat tu molek. Macam-macam kita kata orang Eropah lah, orang Eropah. Dia masuk Islam. Dah. Masuk Islam. Tak kena gaya hak menjadikan dia Islam tu Syiah. Syiah. Jadi tak ada makna juga. Sebab apa? Sebab Syiah ni ajaran yang rosak. Dia menjadikan kafir itu sebagai mu'allah. Dia bimbing dengan cara Ali lah, gapo-gapo Ali. Jadi dia macam tubik daripada mulut buaya masuk mulut rimau lagu tu. Tapi di sini Waraqah ni dia terima Kristian tu, Kristian hak molek. Kemudian bila mari Nabi SAW ni, dia terima pula Pak Nabi. Sebab apa? Sebab dalam hadis yang kita baca baru ni, ana da'watu Abi Ibrahim wa bisyarat wa busyra Isa ibni Maryam. Nabi SAW kata, bila orang tanya pada dia, siapa engkau? Aku ni adalah doa Nabi Ibrahim, dan aku ini adalah khabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa. Maknanya orang tu kalau dia betul-betul ikut Kristian, ikut agama Nasrani, ikut agama Nabi Isa, maka dia akan automatik beriman kepada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dalam Taurat, dalam Injil tersebut, yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ahli-ahli kitab yang jujur ni, dia akan jumpa nama Nabi, sifat-sifat Nabi itu dalam Taurat, dalam Injil. Jadi Waraqah baca kitab Taurat ni, memang dia dapati sifat Nabi itu seperti mana dalam Taurat, dalam Injil. Maka sebab itulah dia beriman. Itu bukti yang kukuh bahawa Waraqah memeluk Islam. Itu cerita thumma lam yanshab Waraqah. Tak lama kemudian lepas pada itu, Waraqah meninggal dunia dan terhenti wahyu. Itu itu adalah cerita yang diriwayatkan oleh Aisyah tentang mula-mula Nabi SAW mendapat wahyu. Kemudian riwayat daripada Alqamah bin Qais. Riwayat daripada Alqamah bin Qais, wahyu yang pertama, awal-awal wahyu yang diterima oleh para nabi adalah mimpi dalam tidur. Setelah Nabi tak ditenang, maknanya mimpi itu mukaddimah. Mimpi itu mukaddimah kepada dapat wahyu.
Jadi Allah Ta'ala menenangkan Nabi. Maknanya keadaan Nabi ni seperti kita baca baru ni lah. Sebab apa Nabi pergi bersuluk di Gua Hira tu? Sebab Nabi nak dapat ketenangan. Nak dapat ketenangan sebab apa? Dia serabut. Nabi SAW ni dia tak boleh tengok keadaan penyembahan berhala, orang mari tawaf dengan telanjang apa semua. Dah. Wanita dizalimi, anak ditanah hidup-hidup. Jadi sebab itulah jiwa Nabi tak tenteram. Nabi pergi bersuluk di Gua Hira. Dalam masa tu Nabi dapat mimpi. Jadi mimpi itu mukaddimah kepada untuk mendapat wahyu. Maka sebab itulah Nabi SAW bersuluk ataupun berkhulwah di Gua Hira tadi. Jadi bila hati Nabi SAW itu tenang, barulah turun wahyu. Itu kata Alqamah, seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Ad-Dalail. Kemudian sejarah kenabian. Sejarah kenabian ni riwayat daripada Qatadah, daripada Abu Qatadah. Mana nak cerita di sini, waktu kenabian ni dia bermula pada hari Isnin. Hari yang Nabi terima wahyu tu adalah hari Isnin. Jadi Nabi jawab ketika mana orang tanya pada Nabi puasa hari Isnin. Jadi Nabi pun kata, zalika yaumun wulidtu fihi wa yaumun unzila alayya fihi. Jadi hari Isnin tu, apa puasa hari Isnin tu? Sebab hari itu adalah hari Nabi dilahirkan, dan hari itulah diturunkan wahyu. Maknanya dari segi kita nak bersyukur, mengagungkan kedatangan Nabi SAW ni, dua perkara mesti kita tak boleh terpisah, iaitu kelahiran Nabi dan kenabian. Rasul mendapat wahyu. Maknanya kalau kita learn cara mudah kan, setengah orang kita dia besar hari kelahiran Nabi. Sebenarnya hak lebih penting sekali adalah hari Nabi terima wahyu, iaitu kita berlomba-lomba menghidupkan bulan Ramadan, mencari Lailatul Qadar. Sebab itu adalah kita kata hari peringatan lah, hari bersejarah. Hari orang ramai memperingati nikmat yang besar yang mereka dapat, iaitu wahyu Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Maka sebab itulah kita merayakan turunnya wahyu, turunnya Al-Quran kepada kita ni. Kita berpuasa pada bulan Ramadan dan kita qiyam Ramadan, kita bangun sembahyang tahajud. Maknanya hak jelas di sini, hari kelahiran Nabi hari Isnin. Itu jelas, jelas sekali. Seperti mana tahun hak jelas juga adalah tahun gajah. Cuma masalah bulan, masalah bulan tu bila? Ibnul Qayyim dia memberitahu bahawa ada perbezaan pendapat tentang bulan mana Nabi SAW itu dilahirkan. Ada yang kata bermula pada 8 Rabiul Awal pada tahun 41 daripada tahun gajah. Ini adalah pendapat majoriti lah. Ada juga yang berkata permulaan Nabi mendapat wahyu ni adalah pada bulan Ramadan, dengan dalil syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Maknanya hari Nabi lahir hari Isnin, hari Nabi mendapat wahyu hari Isnin. Lepas tu bulan mana? Bulan Nabi berada bulan Rabiul Awal. Cuma kalau kata Nabi dapat wahyu ni bulan apa? Berdasar pada Quran, bulan Ramadan. Ini hak jelas sekali. Al-Baihaqi kata ada perbezaan pendapat tentang Al-Baihaqi kata bawah tu masa mimpi kenabian Allah berlanjut sehingga 6 bulan. 6 bulan tu Nabi mendapat mimpi tadi. Kalau kita baca hadis Aisyah lah,
Awalu ma budi'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya shadiqah. Wahyu yang mula-mula Nabi dapat adalah mimpi yang benar. Jadi baik hakikatnya Nabi dapat mimpi ni nebula. Selama nebula Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat mimpi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat mimpi ni selama nebula. Dengan demikian awal mimpi kenabian itu adalah dimulai pada hari kelahirannya, pada bulan Rabiul Awal setelah sempurna 40. Mana pada tahun kelahiran Nabi itu, ketika Nabi umur 40, pada bulan Rabiul Awal itu start Nabi dapat mimpi sampailah kepada bulan Ramadan. Dah. Sampailah pada bulan Ramadan turun wahyu yang pertama. Jadi nebula dapat mimpi pada ketika umur 40 tahun daripada Rabiul Awal sampailah bulan Ramadan, nebula tu Nabi dapat mimpi. Masuk Ramadan ketika umur 40 tu, selama 23 tahun Nabi diturunkan wahyu Al-Quran. Dah. Jadi sini ni dah. Kalau kita kira matematik lah, kalau mengikut Ibnul Qayyim ni, tempoh Nabi terima wahyu ni lah wahyu kalam Allah Ta'ala ni dalam tempoh 23 tahun. 23 tahun tu Nabi mendapat wahyu selama 23 tahun di Mekah, 13 tahun 10 tahun di Madinah. Sebelum terima wahyu di Mekah tu Nabi terima wahyu dalam bentuk mimpi, nebula. Nebula. Jadi ada nebula, lepas tu campur dengan 23 tahun. 23 tahun ni matematik tu berapa? 23 tahun kali 12 dia tu 276. 276. Dah. 276. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu selama 276 bulan. Quran itu turun. 276 bulan campur pula nebula sebelum pada tu dalam bentuk mimpi. Jadi kita pergi dulu 276 bulan Nabi terima wahyu Al-Quran. Kemudian dalam hadis ada disebutkan bahawa mimpi yang benar tadi adalah satu juzuk daripada 46 juzuk kenabian. 46 juzuk kenabian. Mimpi yang benar itu adalah 1/46 kenabian. Mana kalau kita bahagilah dah. Kalau kita bahagi berarti kita bahagi 46 tadi dah, 46 1/46 maknanya ne tu dah ne bulan. Ne bulan bahagi dengan nebula per 276. Jadi tu bit 1/46. 1/46 tu mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. 276 itu tempoh Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Al-Quran. 276 bulan. Nebula terima dalam bentuk mimpi, 276 bulan terima Quran. Maka hak Nabi kata mimpi itu adalah 1/42, 1/46 daripada juzuk kenabian. Betul lah mimpi itu. Bilangan itu. Mimpi itu 1/46 juzuk kenabian. Jadi kalau kira tempoh, maknanya 276 bulan Nabi terima Quran, 6 bulan Nabi terima mimpi sebelum daripada kenabian. Kemudian tajuk berikut ni hikmah pelajaran yang boleh kita petik. Maknanya hak dalam hadis Aisyah tadi, hak Nabi terima Al-Quran surah Iqra itu gapo dia punya pengajaran tu. Syekh sebut pada kita di sini sehingga ada 11 poin. Tu kita kena sambung pada minggu akan datang lah. Apa yang baik dari Allah SWT
salah dan silap tu daripada kelemahan diri hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.